Okay. Okay, number one. Number one, apa? Algebraic fraction, okay. So kalau fraction, dia sama dengan form 1. So denominator dia mesti sama. So yang bawah ni mesti sama. Okay, kalau sini 3P, sini 12P, so teacher nak ambil yang mana? 12P. Yes, good. Okay, so dia sama dengan pecahan sekolah rendah kita belajar. Kalau 1/3 plus 12 over, katakan 1/3 plus 2/12. Jadi denominator kita ambil 12. So sama juga dengan algebra. Bezanya dia ada unknown 12P. Jadi kalau 3P, darab berapa nak dapat 12P? 4. Yes, multiply 4. Okey, cuma yang jadi susahnya ataupun ramai pelajar silap, dia lupa buat bracket. Okey, so awak kena buat bracket. Kalau awak tak buat bracket, awak akan buat macam ni. Awak akan buat negative 3Q minus 2 over 12P. Salah lah. Okay, so awak kena buat bracket sebab okay, 1 multiply 4, 4. And then negative 3Q, negative 3Q. And then negative, bracket negative dia akan jadi apa? Positive. Yes, good. Positive 2. Okay, so ramai pelajar dia akan salah yang ni. Dia buat tolak sebab dia tak buat bracket. So langkah pertama, kalau jumpa soalan macam ni, buat bracket. Okay. Sebab kalau tak buat bracket, confirm salah. Sebab sini tolak tau. Okay. So bila dah buat bracket, dah tengok negatif plus, kemudian kita tengok like term. Okay, like term maksudnya yang sama unknown atau nombor. So sekarang 4 plus 2. 4 plus 2 teacher dapat berapa? 6. 6 minus 3Q. Okay. Lagi satu kesalahan yang pelajar selalu buat ialah dia akan potong 6 dengan 12. Okay. Ataupun dia potong 3 dengan 12. Salah So kita tak boleh simplify sebab dia tolak. Okay, jadi apa yang awak perlu buat ialah awak kena factorize. Sebab itu kita belajar factorize. Factorize ialah 3 bracket 3 darab berapa? Darab berapa dapat 6? Darab 2. Yes, 2. Kemudian 3 darab berapa dapat 3Q? 1. Darab Q. 1Q ataupun tulis Q saja. Okay. So 3 multiply 2, 6. 3 multiply negative Q, negative 3Q over 12P. Jadi bila dah macam ni, teacher boleh simplify tapi yang luar bracket. Sebab luar bracket ni dia darab. Jadi 3 ni baru boleh potong dengan 4. Tapi dengan 4 pula, dengan 12. Tapi 12 ni tak boleh potong dengan 2. Sebab 2 ni dia ada tolak. Okay. So teacher ulang. Kalau jumpa soalan macam ni, buat bracket. Okay, samakan denominator. Lepas tu tengok bracket tu, kalau negatif negatif mesti plus. Okay, kalau awak buat minus salah lah. Kemudian tengok like term, apa yang sama. So yang sama ialah 4 plus 2. So 4 plus 2, 6. Tapi ini bukan jawapan dia sebab ini form. Okay, bentuk termudah. Bentuk termudah ialah awak kena simplify. Tapi tak boleh 6 dengan 12. Ataupun 3 dengan 12. Awak kena factorizekan dulu. Baru teacher simplify luar bracket dengan 12. Okay, kalau P ni ada dekat luar bracket pun teacher boleh potong. Tapi kalau P dekat dalam bracket tak boleh. Okay, so ni jawapan akhir awak. 2 minus Q over 4P. Boleh tak?
Boleh Boleh teacher. tak? Boleh teacher. Okay, good. Okay, so awak kena ingat So ni sampai form 4, form 5 pun jumpa lagi. Okay, soalan seterusnya ialah okay, ini berkaitan dengan tajuk volume. Okay. Tajuk volume. Okay. So tajuk volume cone, okay, kalau dalam exam formula diberi, okay, cone. Kalau volume apa formula dia? 1 over apa formula dia? 1 over 3. 1 1 over 3 pi kuasa 2. pi r squared Pi Height. r square height. Height. height, andai. 1 over 3. So awak ingat kalau cone ada 1 over 3, kalau piramid pun ada 1 over 3. Tapi kalau silinder tak ada. Silinder dia pi r squared h sahaja. Okay. Soalan pertama, calculate the height. Okay, height. Okay, so 13 ni, okay, 13 ni bukan height dia. Okay, so height dia dia sebenarnya macam ni. Macam ni. Macam ni. Ni dia mestinya. So maksudnya ni 13. Okay, ni 13. So 13 ni dia sebenarnya bukan height, dia yang tepi ni. Yang tepi tu teacher panggil slant height. Okay, bahasa Melayu dia tinggi sanding. Okay, jadi yang ni ialah 13 ni yang slant height, bukan height. Okay, jadi kalau yang ini 13, radius berapa boy? Radius berapa? 5. Radius. Radius berapa? 5. 5. Jadi sini 5. Jadi sebab itu teacher guna Pythagoras theorem, form 1 dah belajar macam ni. So 13 squared minus 5 squared, so awak dapat height. Okay, teacher ulang. Okay, ini ialah cone. Okay, ini ialah cone. Okay, so awak kena tahu cone, formula dia ialah 1 over 3 pi r squared h. Okay, tapi untuk volume dia ialah height cone. Okay. So yang 13 tu bukan height cone. 13 tu ialah dekat tepi ni. Kalau bentuk dia macam ni. 13. So ini teacher panggil slant height. Okay, jadi soalan nak height. So awak guna Pythagoras theorem. Yang ini 5, ini 13. So 13 squared minus 5 squared dapat jawapan 12. Boleh tak number 1? Boleh. Okay, good. Okay, sebab untuk volume kita kena tahu height. Sebab 1 over 3 pi r squared h. Jadi awak tulis formula 1 over 3 multiply 3.142 multiply radius. Radius berapa? 5. 5 power 2. Height? 12. Dia 12. Okay, tekan calculator. Dapat berapa? Dapat berapa? Tekan calculator. Dapat berapa? 314.2. Yes, 314.2. Okay, boleh tak nombor 2? Boleh. Boleh. Okay, good. Okay, ini akun Okay, yang ini ialah tajuk gradient. Okay, minggu lepas pun teacher dah revision tajuk gradient. Okay, cuma tajuk gradient ni ada 3 formula. So untuk gambar rajani, formula dia ialah negative y-intercept over x-intercept. Okay. So yang ni teacher panggil x-intercept.
intercept. Yang ni teacher panggil y intercept. Jadi teacher akan buat macam ni. Negatif k over 6 sebab 6 tu x intercept equal dengan negatif 1 over 2. Okay, so macam mana nak kira k? So k ialah negatif 1 over 2 multiply negatif 6. So negatif darab negatif apa? Positif. Yes, good. So jawapan dia 3. Boleh tak nombor 3? Boleh. Okay, good. Jawapan dia 3. Okay. Okay, ini macam tajuk form 1 Okay. Ini ialah apa? Okay, ini ialah polygon. Okay, so polygon kita dah belajar apa? Empat side. So kalau 4 side, sudut dia 360 degrees. Okay. Soalan nak express x in term of y and z. Okay. So ni dia nak x. Dia nak x Okay, jadi teacher buat macam ni. Okay. So sekarang yang ini berapa agaknya? 60. Pandai, 60. Kemudian kalau teacher tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah z, berapa total dia? 360. Yes, 360. Jadi teacher tulis lah. Teacher tulis 2x plus y plus x plus 3y plus z plus 60 sama dengan 360. Okay, so ini algebraic formula. So yang like term ialah y dengan 3y. Y dengan 3y dapat berapa? 4y. 4y. Kemudian 2x dengan x plus 3x. 3x. Jadi teacher buat 3x plus 4y plus z equal 360. Okay, teacher ulang. So ini 120, jadi yang sebelah sini 60 sebab 180 minus 120. Kemudian ini adalah quadrilateral, sisi 4. So kalau sisi 4 jumlah mesti 360. Jadi teacher tambahkan semua 2x plus y plus x plus 3y plus 60 plus z, jawapan mesti 360. Kemudian awak tengok like term. Okay, like term ialah anu yang sama. So 2x dengan x, 3x, y dengan 3y, 4y. So dapat 360. Soalan nak x. Kalau dia nak x maksudnya x dekat depan. Jadi y, 4y ni teacher tolak. Z ni pun teacher tolak. Lepas tu teacher buat apa? Lepas tu teacher buat apa? 3x ni. Macam mana nak jadikan x saja? Bahagikan 360. Yes. Tak. Kalau 3x ni, kalau teacher nak x saja, bagi berapa? 3. Pandai, bagi 3. So, kenapa 300 sangat? Oh, teacher tertinggal lah. Tertinggal 60, sorry. Tolak 60. 60 ni pun tolak Okay. So, ni jawapan dia. 300 minus 4y minus z equal 8 over 3. Boleh tak? Nombor 1 ni. Boleh. Okay, good. Okay, kemudian soalan seterusnya dia tanya value of x apabila dia beri y, dia beri z. Jadi awak guna formula ni lah. So awak gantikan. So teacher gantikan x equal 300 minus 4y. 4y maksudnya 4 multiply 25 minus z. So z 95. Lepas tu bagi dengan 3. Okay, so awak tekan calculator.
300 minus 4 darab 25 berapa? 100. 4 multiply 25? 100. 100. Okay, good. Okay, so awak kira. So apa jawapan dia? So apa jawapan dia? 105. Yes. Lepas tu bahagi 3. Okay. So jawapan dia ialah 35. 35. Boleh? Boleh teacher. Boleh. Okay, good. Okay. Soalan seterusnya. Okay, yang ini kalau awak tengok mungkin awak nampak susah. Okay, tapi dia konsep dia ialah apa? Konsep dia ialah rectangle dengan square. Kemudian konsep dia ialah area. Okay. Kemudian konsep dia shaded region. Okay, cuma yang dia jadi susah ialah sebab area of square ialah yang ni. 4A squared plus 4A plus 1. Okay. So maksudnya kalau square dia mesti sama Contoh ni square, kalau teacher kata area of this square 9. So agaknya berapa sisi dia? Kalau area dia 9. Apa darab apa? Ada 9. 3. 3 kan? 3 times 3. Sebab square root of 9. Kalau teacher kata 16, agaknya apa darab apa? 4. 4 sebab square root of 16. Jadi soalan ni dia minta awak square root. Okay, tapi square root ni tak letakkan kalkulator lah. Jadi square root tu maksudnya ialah apa darab apa. So kalau apa darab apa ni teacher guna konsep apa? Konsep apa? Factorize. Betul tak? Betul. So awak kena guna konsep factorize. Okay. So dia jadi susah dekat sini lah. Sebab awak nak factorizekan dia. Sebab awak tak boleh square root. Okay, so kalau teacher nak factorize dia jadi macam ni lah. Dia jadi 4A 2A multiply 2A. Sebab 2A darab 2A 4A power 2. Okay, so 1 darab 1. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia ialah 2A plus 1 2A plus 1. Okay, kalau awak tak percaya, awak darabkan, awak mesti dapat jawapannya. Okay, teacher ulang. Okay, sekarang soalan ni dia minta area shaded region. So kalau area mesti tahu length of side. Tapi dia tak bagi length of side, dia bagi area. Kalau dia bagi area of square, maksudnya dia suruh awak square root dapat nombor yang sama. Apa darab apa. Jadi apa darab apa, teacher guna konsep factorize. So teacher factorize teacher dapat 2A plus 1 2A plus 1. Okay, jadi dia punya side dia 2A plus 1 2A plus 1 lah. Okay. Kemudian apakah formula area of rectangle? Panjang darab lebar. Okay. So PQ ni berapa? PQ. PQ ialah 3 cm longer than PT. Okay, kita kira PT dulu. PT berapa boy? Ni berapa? UT berapa UT? UT berapa? UT berapa? 3A kan teacher? 2A plus? 2A plus 1. Good. 2A plus 1. So kalau teacher nak PT?
Ha. Tambah kan? Ah, Tambahkan dapat apa? dapat 3A. Okey, pandai. So, UT 2A, 2A plus 1. Jadi kalau PT, kita tambahkan 2A plus 1 plus A. So, 2A plus 1, 3A lah. Okey. So, the 3A plus 1. Okey, so kalau ni 3A plus 1, so PQ berapa? PQ ialah 3 cm longer. So, longer, teacher nak tambah ke tolak? Tambah. Tambah Okay, so 3A plus 1 tadi awak tambah 3 cm sebab dia longer. Okay, so 1 plus 3 berapa? 4. 4. Jadi 3A plus 4. Okay. Sekarang teacher kena kira dulu rectangle yang besar tu, iaitu 3A plus 1 multiply 3A plus 4. Okay, jadi bila dia multiply, so teacher guna konsep expand. Okay, bab 2 siapa tak ingat kena tengok balik. So expand ialah 3A multiply 3A, 9A power 2. 1 multiply 3A, 3A. 1 3A, 3A, okay. 4 multiply 3A, 12. 12A. Kemudian 4 multiply 1, 4. 4. Okay, so oleh sebab dia ada 1, 2, 3, 4. So bila darab pun mesti ada 4 jawapan. Kemudian 3A plus 12A ni teacher dapat apa? 9A squared, 3A tambah 12A berapa? 15A. 15A. Okay, so ni rectangle yang besar. Kalau teacher nak shaded region, teacher tolak. Teacher tolak apa? Tolakkan dengan 4A square tu. Teacher tolak square. Jadi teacher buat macam ni lah. So area of shaded region 9A squared plus 15A plus 4. Teacher tolak 4A squared plus 4A plus 1. 9 minus 4, 5. 15 Sekejap. Oh sorry, tolak. Tolak So minus 4A minus 1. Okay. Aduh. Nine minus 4, 5. 15 minus 4, 11. 4 minus 1. 4 minus 1. 4 tambah 1. teacher. 3. Okay, so salin jawapan. Sekejap tengah tu. Okay, salin dulu jawapan. Okay, salin ni apa macam mana nak dapatkan factorize. Okay, so ni yang tadi 2A plus 1, 2A plus 1. Lepas tu dapat rectangle 3A plus 1 darab dengan 3A plus 1. Okay, lepas tu darab dapat apa? Lepas tu tolakkan dengan area of square tadi. Okay, Saleh? Dah? Dah teacher. Okay, good.
Okey. Yang ini ialah okey, ini pun tajuk gradient. Okey. So ni tajuk gradient. Kita guna formula vertical distance dengan horizontal distance. Okay. So vertical distance yang ni. Vertical distance. Okay, vertical distance 9. Horizontal terbalik. Vertical distance 4. Horizontal distance 9. Okay, so kalau 9, okay. Macam mana teacher nak tahu P? Macam mana teacher nak tahu ni dia berapa? Y dia berapa? Dia dekat atas ke dekat bawah? P ni. Dengan Q. P ni bawah Q ke? P ni atas Q? Bawah Q. Bawah. So teacher tolak lah. Okay, so teacher tolak. 5 tolak H sama dengan 9. Okay, so 5 tolak sama 9, 5 minus H equal 9. So 5 minus 9. Teacher silap sama dengan H. Dapat negatif lah. Sekejap. Betul lah. Betul tak teacher kira ni? Oh, gambar raja tu tak betul. Gambar raja tu tak betul. Okay, so 5 tolak 9 negatif 4. Okay, so maksudnya dia patutnya dekat bawah ni gambar raja dia. Okay, so H dia negatif 4. Betul lah, ya Allah, teacher confused. Aduh, sorry. Teacher terbalik kot. Horizontal ni yang mana? Boy? Yang melintang. Horizontal ni yang mencancang ke yang menegak? Horizontal yang melintang teacher. Vertical yang menegak. Tu lah tu teacher confused tu. Patutlah salah. Okay. Patut teacher salah. Teacher salah confused. Okay. So ini yang 9. La ilaha illallah. So horizontal distance ni 9 mendatar. Vertical distance menegak. So vertical yang 4. So kalau teacher nak tahu X, so yang ini Y, ini X dah tahu dah 5. Cuma tak tahu Y dia berapa. Okey, jadi so sekarang macam mana teacher nak tahu P ni berapa? Tapi dia dah bagi tahu jumlah dia 9 kan? Sebab tu teacher buat macam ni. 5 minus H, tak tahu H tu berapa, tapi dia mesti distance dia 9. Sebab itu dapat jawapan 5 tolak 9 negatif 4. So yang kat sini negatif 4 lah. Negatif 4. Betul tak? Betul. Betul sebab kalau ni negatif 4, so ke kosong 4 kotak lah. Lepas tu kosong ke 5 kotak. So 4 tambah 5, 9. Okay. So teacher tolak sebab dia ke sebelah kiri. Kalau dia dekat sebelah kanan, teacher tambah. Okey, kemudian untuk untuk yang menegak pula 4. Okey, so kalau 4, teacher tolak lah. 6 tolak K. Okey, sama dengan 4. Okey, sini 6. Sini X dia 6. Y dia 6. Tapi kita tak tahu Y dia berapa. So 6 tolak K sama dengan 4. So 6 tolak 4 ialah 2. So 2. So sini 2. Kalau sini 2, betul tak distance dia 4? Betul. Betul. Sebab 6 tolak 2, 4 kan? So ni 2. Okay. So sekarang
X dia negatif 4, Y dia 2. Soalan nak koordinate. So pastikan mesti ada bracket. Okay, kalau awak bagi jawapan tak ada bracket, salah. Okay, salin. Vertical distance dengan horizontal distance. Dah? Dah teacher. Okay, good. Okay. Okay, soalan seterusnya. Okay, yang ini okay, ni pun dikira soalan kehebat juga. Okay, yang pertama PQRU dengan RSTU ialah square. Kemudian RWV ialah arc of circle. Ini arc. Okay, center dia T. So kalau arc mesti kena tahu radius. So radius dia yang mana? Radius dia ialah RT ataupun TV. Ni radius. Okay, kalau arc mesti ada radius. Soalan minta calculate the area in cm squared of the shaded region. Okay. So kalau nak tahu shaded region, teacher kena tahu rectangle ni tolak dengan area of sector. Yang ni area of sector. Kemudian tolak apa ni? Triangle. Baru dia dapat shaded region. Okey. Sekarang kalau sini 7, dia square kan? Kalau sini 7, sini pun 7. Betul tak? Betul tak? Betul. Yes, good. So kalau dia 7 dengan 7, so awak guna Pythagoras theorem untuk dapatkan TR. Sebab TR ni radius. So kalau arc, kita kena tahu radius. Sebab itu teacher kira 7 squared plus 7 squared square root dapat square root 98. Okay, awak nak bagi nilai pun boleh. Tak bagi nilai pun tak apa. Sebab nanti kita nak kira balik. Okay, sebab bila kita kuasa 2 balik, dia dapat 98. Kemudian shaded region ialah 14 multiply 7. Kenapa 14? Sebab 7 plus 7. yes, 7 plus 7. Ini rectangle yang besar. So rectangle yang besar ni tolak dengan triangle. Triangle ialah 1/2 multiply 7 multiply 7. Lepas tu tolak dengan arc. Formula arc ialah angle over 360. Kenapa angle dia 45? Sebab ni berapa? 90. 90. Jadi 90 divided by 2, 45 lah. So angle dia 45 over 360 multiply pi multiply radius kuasa 2. Okay, lepas tu awak tekan calculator. Okay, salin. Salin jawapan. Okay, salin jawapan. Okay, so maksudnya ini tajuk arc of circle. So arc mesti tahu radius. So untuk yang ini, radius dia ialah 7 squared plus 7 squared square root. Sebab dia diagonal. Kemudian kenapa teacher tahu angle dia 45? Sebab dia square. Square 90. So 90 divide by 2. Dah salin belum? Dah teacher. Okay, good. Okay, habis. So teacher masuk dalam Telegram jawapan.